Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَا يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
yang berusaha, tuan imam muda kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli kita berusaha, ahli jemaah, surau kaburdin kita sekali bertubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi Ahad ini 22 Syaban 1440 Hijriah bersamaan 3 Mac 2024 Mesir, pada sesama kita zahirkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama menunaikan solat subuh berjemaah dipimpin oleh tuan imam muda kita yang sekira-kira seingat saya kali pertama kita berada di belakang beliau dalam solat subuh pada pagi Ahad ini, minggu pertama ini, kerana tuan imam kita yang lazimnya mungkin tiada di sini, tiada di dalam kawasan. Sekarang ini musim sekolah, mungkin ramai yang berjalan, melancong dan sebagainya lah. Jadi tuan imam kita tiada di kawasan, jadi tugas itu diambil oleh muda kita yang memimpin solat fardu subuh jemaah dengan sangat baik dan begitu baik sekali dengan kunut subuhnya yang kita boleh katakan lain dari yang lain, kerana dimulakan daripada dulu dengan kunut nazilah, dan ianya sangat baik, sangat baik. Kita menjadikan sekali dalam kunut subuh ini kunut nazilah, kerana keadaan yang kita ketahui sekarang di Gaza khususnya dan di Palestin, di barat juga berlaku satu perancangan sistematik untuk menghapuskan umat Islam Palestin dari bumi mereka, bumi yang mereka diami sejak begitu lama, dan ini semua adalah apa yang sedang berlaku, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan perkara ini akan berakhir dengan kehancuran di pihak mereka dan kemenangan di pihak kita Islam, insya-Allah. Kerana itu adalah sebenarnya yang telah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah Allah SWT itu meninggalkan hamba-hambanya begitu sahaja. Malah Allah SWT itu maha adil kepada hamba-hambanya, dan dia ini disusun begitu rupa. Nanti kita akan lihat kemenangan di pihak kita apabila Sahih Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihissalam bersama-sama dia membunuh Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal dan tentera-tentera mereka serta sekalian orang-orang Yahudi yang menentang umat Islam. Itulah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Jadi itulah kesempatan yang ada pada kita untuk kali ini kita menyempurnakan pengajian kitab Safinatul Najah disusun oleh Al-Fadhil Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami rahimahullah taala, yang mana bab akhir yang kita mulakan pada kuliah yang lalu berkaitan dengan puasa. Jadi kita sampai kepada fasal yang kelima, iaitu kewajipan qada dan kifarah. Faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi kaffaratul uzma wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'i tamil athimi fihi lis-shaum. Inilah mukadimah kepada majlis ilmu kita ini, dan ilmu kita ini menjadi satu taman syurga Allah SWT, Rabbul Riyadin Jannah, insyaAllah. Mudah-mudahan diberikan rahmat, sakinah, ketenangan dan kalian sebagai Allah SWT. Jadi apa maknanya yang dibaca dalam bahasa Arab tadi, fasal tersebut? Wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafarah, wajib melaksanakan kafarah besar, al-uzma, kafaratul uzma, wa ta'ziru,
dan takzir. Dia takzir ni dia ada kecoh sikit baru ni kan. Hukuman yang dikatakan tidak selari dengan perlembagaan, iaitu hukum takzir, hukum yang dibuat oleh pemerintah. Jadi apa yang saya akan sebutkan di sini, bila disebut kafarah itu ialah denda kerana melanggar hukum atau peraturan agama yang tertentu berupa perbuatan kebajikan atau lain sebagai mohon ampun akan dosa. Itu adalah kafarah. Maka takzir, hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebiasaan hakim kerana tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis bertujuan untuk pengajaran. Sebenarnya hukum yang tak ada dalam Quran dan hadis itu yang disusun oleh pemerintah, itulah dinamakan takzir. Contoh, hukuman bagi orang tak puasa, tak ada dalam Quran. Siapa tak puasa, tak ada dalam Quran. Yang tak puasa dengan sengaja kena tangkap pula. Contohnya dia tak berpuasa. Dia tahu tak berpuasa, dia makan di kedai mamak. Kedai mamak yang ada pintu belakang, atau dia makan di kedai orang bukan Islam, kena tangkap dengan penguasa. Kita isi tengok Islam kenapa tak puasa ni, isteri kena. Ada surat, ada bukti, tak ada. Kena. Apa hukuman ni? Ada dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Kalau benda tu tak ada dalam kanun keseksaan, tak ada isu. Macam tadi kita sebut kan, orang yang berpuasa tak berpuasa dengan sengaja pada ada dalam hukum keseksaan, kena ikut, tak ada. Dia tak ada isu. Macam tak sembahyang Jumaat, ada hukuman dia dalam enakmen jenayah syariah, sekian-sekian denda, sekian-sekian penjara. Yang disebut 355 tu kan, RM3,000 atau 5 kali sebatan atau 5 bulan penjara. Jadi isu ialah hukuman tu dalam jenayah syariah ada, enakmen ada, tapi dalam penal kod ada. Contohnya liwat. Dalam panel kod hukum keseksaan pun ada 377A dan 377B. Saya tak ingat dengan lupa yang mana sukarela, yang mana paksa dia ada tu sebab ada A, B tu. Kan? Jadi nak buat apa duduk dalam jenayah syariah tu? Kalau nak duduk pun mesti hukuman dia setara. Kalau dalam penal kod contohnya kena sebat 20 kali. Dalam jenayah syariah pun 20 kali lah. Mana ada dalam enakmen syariah 5 kali. Kalau orang Islam orang Islam liwat, salih pada salah liwat, kena 5 kali yang sebat. Kalau orang ke Islam dia bagi salah meliwat, kena 20 kali sebat. Mana ada kan? Sebab dalam Quran Allah Ta'ala menyebut Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Baca khutbah dulu. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Adil itu apa? Adil. Kan? Adil kan? Kalau orang ke Islam kena 20 kali sebat, orang Islam pun mesti kena 20 kali sebat. Ada cik orang Islam kena 5, orang Islam kena 20. Okey. Kan? Apa beza? Mereka warga negara, kita pun warga negara. Kan? Itu yang jadi pertikaian dia. Dan ada pula hakim yang memutuskan tak selari dengan perlembagaan, tak terpakai. Adik mahal susun balik, dia selaraskan. Dia sama undang-undang syariah negeri-negeri di Malaysia ni dengan kanun keseksaan baru cik. Tapi step dia bertahap-tahap. Bukan hari ni cakap besok boleh buat, tak. Banyak proses ni. Kan? Dan tentu kena restu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Itu dah mesti kena ada proses dia. Jadi kita doa in tansurullah yansurkum ya allazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa
wahai orang beriman, kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Kan? Sungguh-sungguh ni tolong agama Allah, nak perkasakan undang-undang syariah dan mahkamah syariah ni, Allah Ta'ala akan mudahkan jalan, insya-Allah. Sama doa. Kan? Mereka adik muhal, kan? Bukan sesuatu yang berlaku itu negatif je pada kita umat Islam. Ada positif je. Kan? Ada hikmah yang kita nampak dan yang tak nampak. Kan? Macam Hudaybiyah kan. Pada sebab seperti kan syarat-syarat ni tak menyebelahi kita ya Rasulullah. Banyak berat sebelah pada mereka. Nabi dia pasal Nabi dari wahyu oleh Allah Ta'ala, ketika nak berunding dalam perjanjian Hudaybiyah, apa jadi? Kita semua tahu sejarah ni. Allahu'alam. Ini cerita pasal takzir tadi. Alam man afsada shawmahu fi Ramadan, atas sesiapa yang rosak puasa dia pada bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari lengkap dengan jima', kamilan bi jima'i tamin, dengan jima' sempurna, asimin bihi lis-shaum, lagi berdosa kerana berpuasa. Ya, ini orang yang melakukan persetubuhan pada siang Ramadan dalam keadaan berpuasa, atau yang dia cerdik jahat. Ada baru ni saya dengar dalam radio satu DJ cakap, DJ TikTok lah, tapi dia pun juga DJ. Kalau ada tuan-tuan UMAI nak buat TikTok, apa boleh? Bukan kata orang lain, saya pun boleh buat TikTok pun saya nak. Kalau follow saya ramai, lagi banyak saya dapat. Tapi tak pandai. Baru-baru nak belajar. Jadi DJ ni cakap, dia kata apa, bagus kalau menikah bulan puasa ni kita tak banyak belanja, makan tak banyak, makan tak puasa, dia cakap. Saya sebaiklah DJ ni orang yang tak berapa hadir. Boleh tak kita betul-betul kan bahaya pengantin lagi perempuan kalau menikah belum puasa siang je. Orang berkahwin ni tuan-tuan sendiri pun tak boleh tukar dulu. Saya pun, kita pun pernah berkahwin. Mula-mula berkahwin macam mana rupa? Asmara bergelora, jiwa rasa gelora. Kalau kena bulan puasa macam kan? Abang ni lah, dia tak payah cerita panjang lah. Tapi begitulah hukum dia. Kalau orang yang melakukan persetubuhan pada siang hari akan berpuasa, maka dah qada, kena pula kafarah. Puasa yang terbatal tu kena ganti dan kena kafarah pula. Ikut turutan, bukan ikut pilihan. Pertama sekali kena apa dia? Kena merdekakan seorang hamba. Kalau tak ada, bagi makan orang miskin 60 orang makanan yang biasa mereka makan. Contoh macam bulan puasa, tengok ada kemah dah siap. Rasa-rasa ada 60 orang tu kalau buka puasa setiap hari ya, akan datang dalam Ramadan kan, dekat ni seminggu lebih ya. Kan? Dia panggil orang miskin 60 orang bagi makan, bagi majlis buka puasa. Syaitan tak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ada satu raja ni, selama lah dia bebaskan hamba, dia bagi makan selama. Ibu tahu tutup dia buat benda yang satu. Hakim putuskan, kerana hakim tahun ketiga, hakim baru, hakim ni cerdik, macam tu imam muda kita, cerdik sikit. Saya kata tu imam muda cerdik, pasal dia macam kunut lain, cerdik dia. Tahu-tahu tu saya Allah bila najul kafir huda anda betul Tapi saya kata lain. Ini bukan kanding-kanding imam ni. Boleh ganti imam masjid Mutadid ni. Bacaan pun baik. Standard kita lah. Jangan kira standard masjid negara. Memang tak boleh lawat lah. Ini masjid kita, kawasan kita. Boleh kita tengah kan. Boleh dicalonkan. Kalau kata ada imam Masjid Hurairah kan, kata ada imam yang uzur ke, tak disambung tauliah, dicalonkan. Ini imam muda ni
susah hati ke Imam, RM1,500 tak nak? Pergilah interview, lulus alhamdulillah, tak lulus tak apa. Ada satu imam muda di masjid di kawasan Tapak. Tuan-tuan nak tahu dia tuan-tuan PM dia. 2 kali interview imam muda, 2 kali interview. Kali pertama gagal, kali kedua baru berjaya. Wahai dia tu lepasan pengajian Islam di negara jiran, universiti negara jiran, pengajian Islam. Ustaz lah, ustaz. Kali pertama gagal ujian temu dengan imam. Kali kedua baru lulus. Saya kata, kita ambil lesen mandu pun kadang-kadang 2 kali baru lulus, standard lah. Padahal bukan jahil, tapi mungkin kali pertama tu dia tak berapa faham format soalan, apa yang ditanya oleh penemu-duga. Duga seko dia gagap-gagap kan. Kali kedua dia dah ready. Aku pula tanya korang. Contoh itu yang tadi bulan Ramadan kan. Jadi kan tahun ketiga hakim tu kenakan hukuman terus, puasa 2 bulan tu kata tuanku bebaskan hak, tuanku ni hamba beratus, tuanku lebih daripada mampu, tak ada masalah. Saya kata hukuman ni nak mengajar tuanku supaya tuanku tak buat lagi perangai macam ni tahun depan. Habis macam mana tuan hakim? Puasa 2 bulan pun. Kalau tercicir sehari, hari 29 puasa, hari 60 tak dapat puasa, batal puasa, start balik daripada kosong, mampu. Lepas tu tahun keempat, sehari tu tahun raja tak buat lagi. Tak balik sakit kena aku. Seksa puasa 2 bulan betul. Orang lain makan, kita kena puasa kafar. Wallahualam. Baik. Wa yajibu ma'al qada'i imsakun lis-shawmi fi 6 mawadhi'. Wajib qada' puasa pada 6 keadaan. Apa dia? Al-awwal fi Ramadan, pada puasa Ramadan. Tidak wajib imsak pada puasa selain Ramadan ke atas orang yang sengaja berbuka. Wajib imsak ni orang yang terbatal puasa pada siang Ramadan. Selain daripada termasuk jugalah yang tadi yang atas tu, dia walaupun terbatal puasanya, dia wajib imsak, wajib menahan diri dia daripada makan dan minum secara terbuka. Dalam rumah letaklah, kat luar, sampailah waktu berbuka. Kalau puasa lain Ramadan tak wajib imsak. Kalau puasa lain daripada puasa Ramadan, puasa sunat tak apa. Dah puasa ni tapi ada orang ajak pergi makan pula. Okey lah. Kalau ada lagi tahu saya puasa sunat ni, tak apa, lain kali esok puasa lah. Ni aku sekali jumpa aku ajak makan tak mau. Contoh pergi ada puasa sunat kan, batal kan puasa sunat tu apa dah. Kau makan sekali je lah kan. Puasa sunat, puasa Ramadan terbatal contohnya, maka terbatal dengan sengaja kan, imsak tu wajib kan. Yang kedua, wajib ke atas yang kedua apa dia? Al-thani la fi ghairi ala mu'tadin bi fitri wa thani ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Yang kedua kepada mereka yang meninggalkan niat puasa pada waktu malam bagi puasa fardu. Dia lupa niat malam tu. Malam pertama kita solat tarawih, lepas habis solat tarawih tu niatlah 2 kali. Nawaitu shawman an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Dan niat yang kedua apa? Nawaitu shawma Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saya puasa sunat, puasa bulan Ramadan kesemuanya kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah tahu kalau lupa niat, dah cover dah niat sebulan. Walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan wajib berniat tiap-tiap malam, tapi kita untuk menjaga diri kita diharuskan berniat sebulan, ada masalah. Waktu bila tarawih tu imam ajarlah jemaah niat puasa. Habis nak salam, semua nak salam tu ajarlah nawaitu shawma nak dari pada syahri Ramadan lillahi ta'ala. Sebaik-baiknya 3 kali kita baca niat. Kan? Kemudian yang ketiga, wasalif ada man tasahhara dhannan baqa'al lail. Wajib atas orang yang bersahur dan kerana dia menyangka masih lagi malam, kemudian ternyata sangkaannya salah, fabana khilaf.
Dia rasa macam tak tengok jam lah ni, main agak lagi ni. Tengok gelap, dia gelap pasal nak hujan. Rupanya masuk waktu dah, waktu subuh dah masuk. Jadi kena peka lah kan, bila subuh kan. Jadi kalau kita sekarang ni kita baguslah kita sambut 5.45 tu okey tu. 5.45 sakit lah, habis pukul 6.10 kan. 6-8 minit imsak, subuh 6.18 kan. Itu dia. Tapi kalau terjadi macam ni, batal puasa dia. Tetapi wajib dia imsak, menahan diri dia daripada makan dan minum. Ganti tetap kan? Ganti. Kemudian yang keempat, warabi alaman aftara dhannan al-ghurub fabala khilafuhu aidan. Kalau dia kata seorang yang bersahur, orang yang berbuka dan kadang dia menyangka waktu berbuka telah masuk, matahari dah tenggelam, ternyata sekali salah. Ini berlaku tuan-tuan. Ada satu radio tu dia siarkan azan maghrib terawal. Ada satu radio terawal dalam kawasan dia lah. Habis semua orang buka puasa. Dia silap minit terawal 1 atau 2 minit. Habis orang yang apa semua batal lah puasa. Kena gantilah, taklah berusaha. Yang siarkan azan awal tu pun minta ampun, minta maaf kepada semua pendengar dan minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kerana kita tersiar azan awal. Jadi kena peka juga. Jangan tengok TV punya azan. Jangan tengok buka-buka TV azan maghrib, kita pun buka puasa. Itu perlu kita di Batam Padang. Tapah Slip Rapper kan, Tapah dan Mualim, dua daerah ni waktu puasa dia di Negeri Perak ni lebih awal dari daerah-daerah lain, tapi masih lagi lewat jika dibandingkan dengan Kuala Lumpur. Jangan ikut azan TV, azan kita lah. Waktu kita tengok waktu kita. Kalau azan suruh kita ada azan, masjid ada azan ni, dengar azan. Dan Perak FM pun jangan dengar. Perak FM itu kemudian lambat pula, tapi tak sadar lah pasal waktu dia. Baik, itu yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, wal khamis ala man bana lahu sawmu 30 Sya'ban annahu min Ramadan. Wajib tak orang yang yakin bagi daripada 30 Sya'ban bahawasanya ada bulan Ramadan dalam satu Ramadan. Dia tak puasa, dia sangka 30 Sya'ban rupanya satu Ramadan. Dia makan dah petang baru orang beritahu, tak puasa ke hari dah satu Ramadan? Kita 30 Sya'ban. Maka dia terus serta-merta imsak, tapi puasa kena kan ganti. Kemudian yang keenam, wathalis ma'ala man sabaqahu ma al-mubalaghah min maqmadatin wa istinsyaqin. Apa dia? Wajib kata orang yang telan air kerana berlebihan, kita kumur dan masukkan air ke dalam hidung ketika wudu. Jadi ketika wudu tak payahlah buat benda sunat tu, nak pergi masuk, nak kumur pula, masuk air dalam hidung pula, takut air terlepas ke dalam rong tertekak. Batal puasa. Kan? Dalam bila batal puasa, maka wajib kita imsak pada puasa Ramadan. Tak kes naya tu. Nak makan minum tak boleh, tapi puasa kena kan ganti. Wallahu a'lam. Baik, kemudian fasal yang berikutnya yang ke-6, faslun perkara yang membatalkan puasa yang betul shaum biriddah. Kita batal puasa dengan 6 perkara. Apa dia? Murtad. Itu jelas. Wahidin, keluar darah haid walaupun 1 minit sebelum berbuka. Kakak belakang beritahu anak perempuan kita tu nak lakukan puasa dia dulu, tiba-tiba terbeliak mata dia. Apa hal? Rupanya datang haid seminit sebelum berbuka. Maka batal puasa dia itu. Batal puasa dia itu. Tak kira. Dia tak kira. Hari yang dia puasa siang tadi tu, yang itu dikira hari tak puasa. Dah sehari, besok masuk hari kedua. Wanifasin, samalah. Bezanya yang nifas ni kerana melahirkan anak. Awiladah, persediaan atau kuburan, keluar dengan wiladah pun suka juga.
wa junun, dan gila walaupun sedetik. Tiba dia kena sawat walaupun sedetik, batal puasa dia. Walau lahzah, junun wa jununin walau lahzah. Wa bi ihma'i wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Pengsan dan mabuk ini sengaja kan dia berlaku sepanjang hari puasa. Pengsan dia dari pagi sampai petang berlima baru sedar. Jadi batal puasa dia ni. Atau mabuk yang disengajakan, orang mabuk ni, mabuk dia sengajakan, sengajakan dia mabuk. Wallahu a'lam. Baik, itu perkara yang membatalkan puasa. Hukum pun berpuasa, berbuka puasa pada bulan Ramadan. Pasal yang ke-7, iftaru fi Ramadan arba'ata anwa'in. Berbuka puasa bulan Ramadan ada 4 jenis hukum. Wajibun kama fil haidi wan nufasa. Wajib bagi perempuan haid dan nifas. Macam tadi dia sebut kan. Kalau dia katalah dia batal, dia datang haid tu pukul 10 pagi, wajib buka serta-merta, batal puasa dia. Pergilah order apa-apa kan, kalau ada makanan di rumah, pergilah order McDonald's ke KFC ke, delivery. Janganlah pergi makan pula dekat kedai tu. Delivery je, suruh Foodpanda hantar, Grab Food hantar. Lepas tu makan lah. Tapi janganlah menunjuk pula ada setengah sekor, makan barang ni. Aku tak boleh puasa, tak boleh. Aku puasa kau tunjuk, tentang tak puasa, tunjuk pula kat aku yang puasa. Jangan. Itu semua yang menduga kesabaran. Tak payahlah provok kak. Kemudian yang kedua boleh, wajaizun kama fil musafir wal marid. Harus seperti orang yang bermusafir dan orang yang sakit. Al-Quran ayat yang kita baca awal ini disebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Harus tak payah gaduh lah. Ni ada ustaz yang ajak gaduh apa-apa macam ni. Ya Allah, boleh kata ni itu, ni Islam. Kita tengok keadaan lah. Kalau keadaan kita musafir tu tak berat, lebih baik kita pun puasa. Kalau keadaan musafir kita tu berat, contohnya musafir terlalu jaraknya sangat jauh, daripada sampai ke Johor, naik kereta, naik kereta api, naik bas, tak apalah. Itu harus jaiz, bukan wajib. Wajib yang tadi jaiz. Orang sakit pun gitu juga. Kalau sakit tu tak berat, lutut sakit, lutut sakit tak apa, tak ada masalah, boleh puasa. Tapi kalau sakit tu berat, kena masuk wad, kena masuk air, memang kena buka puasa. Bukanlah puasa. Gantilah. Al-Quran pun sebut Pemakan minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa gantilah pada hari lain, bukan masalah. Bukan sengaja tak puasa. Lain kalau sengaja tak puasa, maka puasa yang diganti itu takkan sama nilainya dengan puasa Ramadan. Ini hadis Nabi sebut. Ini kalau keadaan macam ni tak ada masalah apa yang gaduh. Tak habis-habis benda yang macam ni ajak gaduh. Benda yang sepatutnya kita bincang macam mana nak tarik masyarakat kepada agama, tak bincang lah. Macam mana kita nak dekatkan masyarakat kepada rumah Allah, tak bincang. Macam mana kita nak dekatkan masyarakat kepada ajaran Islam, tak bincang. Dibincangnya benda-benda macam ni. Tak ada. Nak kata tak ada PhD jauh kalau bandingkan saya ni. Tapi benda yang dibincang benda yang remeh, yang mencelarukan pemahaman kita orang awam. Tak istimewa lah. Kemudian apa lagi? Wala kama fil majnun. Tidak boleh dia harus seperti orang gila. Orang gila ya. Orang gila memang kalau dia puasa pun tak kira lah.
Muharramun kaman akhara qada'a Ramadhan fi ma tamakkulihi hatta dhaqa al-waqtu anhu. Haram setiap orang lewatkan qada puasa Ramadan hingga suntuk waktu untuk mengqadanya selagi dia mampu melaksanakannya. Haram berbuka puasa. Dilewatkan qada puasa Ramadan saja sampai tahun depan tak qada puasa. Berdosa dia. Dan itu kena ganti yang ada tu, kena ganti dan kena kafarah pula. Kan? Baik. Kemudian wa aqsamul iftar arba'atu aidan. Bahagian berbuka puasa pada bulan Ramadan pula ada 4. Awaluha ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Orang yang kena qada' dan fidyah. Apa dia? Pertamanya ialah wa ithnan. Al-awwal iftarun li khawfin ala ghairi. Dia berbuka puasa kerana khawatirkan orang lain. Maknanya ibu mengandung yang khawatirkan keselamatan anak dia. Dia tak kira dia kira anak dia. Maka kena kalau dia tak puasa tu 30 hari tu dia kena qada dan kena fidyah. Fidyah tu apa? Satu cupak berat untuk sehari. RM75 kali dengan 30. Kemudian apa dia yang kedua? Yang kedua ialah al-iftar ma ta'khir qada'i ma imkani hatta ya'ti ya Ramadan nu akhar. Tadi dia dengar, kemudian dah masuk Ramadan terdepan. Qada tetap qada tapi kena bayar fidyah. Ada orang perempuan ni tolonglah beritahu pada anak perempuan kita. Ini bulan Syaban berapa hari lagi ni? Tanya dah qada puasa Ramadan terdepan, dah qada tak? Kalau tak qada kan ganti cepat. Tak, dia kena fidyah. Pergi bayar. Kemudian wathaniha ma yalzamu fihi al-qada' duna al-fidyah. Yang keduanya qada' saja, tak perlu fidyah. Apa dia tuan-tuan? Wa yufthuru kamunama alaihi. Seperti orang yang peksan, orang macam tadi yang sebut tadi, dia qada' saja, tak perlu fidyah. Kemudian wathalifa ma yalzamu fihi al-fidyah duna al-qada' wa huwa syaikhun kabir. Yang ketiga dia bayar fidyah saja, tak perlu qada'. Contohnya orang tua yang tak mampu puasa. Mak kita yang kita dulu kan, tak boleh puasa dah, memang dia bedridden kata orang ada kaki je sakit teruk, nak puasa macam mana? Ataupun macam ada seorang VIP kita baru-baru ni meninggal kan, mata ke depan dia bintiar nyanyuk depan mata dia sampai meninggal. Orang macam tu wajib ke puasa? Tak wajib dah, tapi kena bayar fidyah. Kalau tak dibayar masa hidupnya, bayar masa selepas dia meninggal. Kan? Kemudian warabi'uha wala huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Tak wajib kata fidyah itu orang gila yang tak disengajakan gila. Dia tak sengaja, hari tu tiba kena sawan kan. Macam orang autism. Orang autism wajib tak puasa? Kalau autism dia itu tak berat, dia mampu puasa, dia faham puasa tu apa, dan dia mampu puasa, maka wajib dia puasa. Tapi kalau orang yang autism dia berat, sangat-sangat berat, maka tak wajib puasa. Sangat berat. Down syndrome, Down syndrome memang tak wajib puasa. Bagi saya lah, pendapat dia, sebab dia dalam dunia dia. Tapi autism ni ada yang okey. Dia faham, dia tahu puasa apa semua, cuma tinggal lagi kadang-kadang datang angin dia. Kan? Tu bila datang angin tu tiba dia mengamuk makan barang dia. Kan? So kalau dia besok dia ganti ya, kita bagi tahu lah. Kalau dia tak ganti pun tak apa, kan? Terserah kepada Allah Taala lah. Ini autism ni cerita, kan? Wallahu a'lam. Kemudian akhir sekali, faslun alladhi la yufattiru mimma yasilu ila jawf sab'atu afrad. Satu yang mengatakan puasa berapa yang masuk golongan itu ada 7. Apa ini? Pertamanya biisyan, kalau lupa, macam dia tadi makan lupa, benda dia peringat baru kita sedar, tak puasa ke ni? Allah, Maggi dah habis dah secawan pula, sebigan kan? Tak apalah,
lupa kan. Itu semua rezeki Allah kata Nabi SAW. Kemudian bijahlin au jahlin, ataupun jahil, dia tak tahu kata puasa. Duduk negara Islam jauh daripada masyarakat Islam, dia tak tahu pun kata Ramadan masuk. Jahil. Orang beringat baru dia sedar. Cerita lain tak dikira batal puasa dia kalau dia tak berpuasa. Au ikrahin, atau dipaksa. Ada berlaku di sebuah negara yang umat Islam majoriti, mereka dipaksa berbuka puasa. Dia tak dipegang kaki, tangan kaki dipegang, mulut dipegang, dimasukkan makanan dalam mulut dengan paksa. Ada berlaku ketika itu batal tak puasa dia? Tak batal puasa, walaupun dia dipaksa makan dan minum, tak dipaksa. Wa bijarayani ritin bima baina asnanihi, dia yang mengalir antara giginya padahal dia tak mampu untuk meluahkannya kerana keuzuran. Ini orang yang sangat uzur lah, dia puasa tapi air pelidih, air liur mulut dia, jadi tak dikira batal puasa. Wa ajazar an matihi bi uzri wa ma wasal al jawfi wa kana hubar tariqin, apa yang masuk ke rongga tersebut adalah debu jalan. Debu jalan masuk ke rongga, masuk dari hidung, terasa tak tegak debu. Batal tak puasa? Tak batal. Wallahu alam. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharabalah daqiqin, masuk ke dalam rongga tersebut adalah habuk tepung. Dia kerja kilang tepung kan, kerja kilang tepung. Ada orang yang kerja kilang tepung, siap, dia dah pakai dah semua, nak elak daripada, tapi masuk juga, terasa dekat tekak dia, debu tu masuk. Batal tak puasa? Tak batal puasa. Ada orang kerja, macam sepupu isteri saya, dia kerja kilang tepung hampir 30 tahun, hampir lebih 20 tahun lah, daripada dia bujang sampai dah umur 40-an kerja kilang tepung. Kilang proses tepung tu lah, besar tepung tu, jadi abu tepung masuk, dia dah pakai semua tapi masih terasa dekat. Jadi batal puasa dah? Tak batal puasa. Au zubaban ta'iran au nahwahu, atau lalat yang terbang atau yang seumpamanya. Lalat yang terbang tu seumpamanya, lalat biru masuk apa? Batal tak puasa? Tak batal. Wallahu Rasulullah alam. Itu dia. Habislah, khatamlah kita pengajian kitab Safinatul Najah. Habis. Jadi sikitlah kita akan cerita sikit tentang kitab indahnya bersyariah. Sedikit tentang dam. Ini dia, daripada haji dam. Sikit saja dam pilihan ataupun takhir mukhayyar, muka surat 193 tentang dam. Jadi dam yang kita dah bincang sebelum ni, dam tersusun tertib murattab. Ada beberapa perkara. Dam itu berarti denda. Kita belum mula ni, baru nak mula ni. Dam berarti denda yang wajib dalam ibadah haji ada dikategorikan sebagai 5 perkara, seperti pertama, dam susun tertib murattab dan dam ditentukan takdir muqaddar. Dam di sini wajib dikeluarkan melakukan dan meninggalkan perkara berikut: mengerjakan haji tamattu kena dam, haji qiran kena dam. Saya dah baca ni, dah baca ni, tiap ihram dan miqat kena dam juga. Masa kat miqat tu tak ihram, tidak melontar jamrah pun kena dam. Tapi orang yang mampu ni, dia perkira bayar lah, walaupun si kambing anak kambing, kan, apa ada masalah. Beli kat Arab kambing itu sembelih, nak ambil ya syekh ambil, selesai. Tak bermalam di Muzdalifah, tak bermalam di Mina, dan mengerjakan tawaf wada, tawaf perpisahan dalam wukuf di Arafah. Dia sampai di Arafah, dekat-dekat nak waktu maghrib petang pun sampai, pun kena dam kat dah, kan. Kalau tak mampu, kalau tak dapat sembelih kambing, puasa 10 hari, waktu haji 3 hari, balik ke Malaysia 7 hari.
Kemudian yang kedua, dam pilihan atau takhir mukhayyar dan tentukan takdir muqaddar. Dan ini wajib dikeluarkan bila melakukan perbuatan yang dilarang ketika ihram seperti berikut: mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai setempat dan sedetak, memotong kuku tangan atau kaki sekurang-kurangnya pada 3 jari. Ini dua. Ini perkara yang dilarang ihram ni, mencukur rambut dan memotong kuku. Kalau buat juga, maka dam yang dikenakan boleh seekor kambing atau 1/7 boleh unta sekitar dapat kambing tadi, atau bila atau boleh pilih. Puasa 3 hari boleh buat tak? Buat puasa 3 hari kalau tak mampu sembelih kambing. Atau bersedekah dengan makanan asasi seperti banding gandum lain kepada 6 orang miskin tanah haram. Setiap orang miskin setengah gandum. Biasanya kita pilih puasa lah ya. Puasa tu tak berat sangat kan, 3 hari pun. Waktu kita berada dalam ibadah haji, di puasa 3 hari. Puasa di pilihan yang tadi kena ikut-ikutan kan. Yang ni pilihan. Kemudian yang ketiga, dan pilihan takhir mukhayyar atau dam simbang ta'dil mu'addal, dan ini wajib dikena keluarkan kerana memotong tumbuh-tumbuhan dan membunuh binatang beruan. Yang ini kita buatlah. Tapi kalau terjadi kena dam. Apa dia dam dikenakan? Menyembelih binatang ternakan yang menyembelih beruan tersebut atau menyembelih gambaran yang di tanah haram. Yang beruan itu tidak ada yang serupa dengan suatu boleh milih antara dua perkara berikut. Yang pertama sekali kena sembelih apa yang menyembelih beruan tersebut. Apa yang beruan ni apa? Contohnya lembu apa ni? Apa tu, unta contoh. Kena sembelih unta lah. Kalau tak ada, beruan tu tak ada, maka pilih antara dua: memberi makan dengan harga binatang tersebut, sedekah pada muslim tanah haram, atau berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan tersebut. Kalau kena 700 cupak, macam mana? Puasa 700 hari. Mana nak pilih? Pilih beri makan lah. Saya pun suruh bunuh binatang beruan kan? Ini sekadar hukum lah, takkan buat benda ni kan. Memang tumbuh-tumbuhan pun suka lah Ada orang dia tak boleh tengok pokok naik, ditebang lah, dikerat je. Ada orang ni perangai tu kan? Ada orang, dah meninggal pun orang, saya beritahu kan? Dia pemutus sekolah, dia melaku tu suka buat keceriaan, tanam pokok sini, tanam pokok sini. Dan sekali dia cerita ni kan, dia komplain sampai ke pihak jabatan. Ada sikit memang pun tu dah geram sangat ni, potong kerat habis semua pokok-pokok dia tanam, pokok bunga ke apa, habis semua dia kerat. Geram sangat kan. Allahu'alam. Tu cerita contoh kan. Ada orang yang tu sama ada kerana dia dah geram sangat tu memang perangai dia jadi. Dia tu dia jaga tuan kan. Benda tu tak boleh lah. Kemudian keempat, dan susun tertib murattab dan seimbang antara ta'dil mu'addal. Dan diri wajib dikeluarkan kerana terhalang dari menunaikan haji dan umrah setelah memakai ihram. Terhalang. Dah pakai ihram ni tak boleh pula pergi haji umrah pula. Contohnya terhalang macam mana tu tak dihuraikan di sini. Terhalang keadaan dia pakai ihram ni terhalang, kena scam tu, tipu kan. Tak pakai ihram ni daripada kerak ni, tapi tak boleh nak pergi. Pasal apa? Terhalang. Pasal apa? Kena scam, kena tipu ni. Berlaku tahun lepas ke 2 tahun lepas ke. Satu keterbang, dia beritahu dia sekali, kata 8 Zulhijjah flight ke Jeddah. Ya Allah, hari tarwiyah baru nak gerak. Kalau kita orang yang faham hukum, yang faham keadaan yang berhaji ni, kita takkan percaya. Kalau kita 8 Zulhijjah baru nak terbang, tapi macam mana kita nak pergi Arafah ni? Daripada Jeddah ke Arafah tu macam mana? Tak ada dah. Memang tak ada pergi ikutkan, tak ada dah flight 8 Zulhijjah, tak ada. Scam lah. Macam mana tu? Maka dam yang dikenakan menyembelih seekor kambing atau 1/7 unta. Kita dapat kambing tadi tempat dia halal sekiranya tak mampu, memberi makanan mengikut kadar harga dam binatang itu dan dibahagikan pada orang miskin sekiranya tidak mampu. Kalau tak mampu juga, berpuasa sehari bagi setiap cupak makanan tersebut. Itu dia. Kambing. Kena
dah lah kena tipu, kalau keluar pula duit tak beli kambing 1,000. Buat macam ni kan. Itu keadaan dia. Kemudian yang akhir sekali, dam susun tertib murattab dan juga simpang taklim muaddal. Dam di sini wajib dikeluarkan bagi orang melakukan persetubuhan jima'. Ni dia. Kalau dah melakukan persetubuhan ni, memang kena dam. Sama ada dia dah tahallul pertama awal ke, kena dam. Dan bila dikenakan, bila seekor unta sekiranya tak mampu. Kalau tak mampu bila seekor unta, seekor lembu. Tak mampu juga 7 ekor kambing. Tak mampu juga memberikan makanan kepada nenek haru unta sedangkan berapa suci tanah haram. Dia tak mampu berpuasa sekali bagi setiap cupak makanan. Itu dia. Haru unta tu berapa agak? Kira-kira 5,000. Tu dah 5,000. Berapa cupak? 5,000 katalah unta tu sekian-sekian kilogram. Berapa cupak dia? Itu. Baiklah belikan ambil yang keempat tu. Nak buat macam mana kan nasib lah. Saya suruh tunggulah dulu sampai dah habis, dah tahun sani ni tak jempat-jempat. Itulah nak bawa isteri pergi honeymoon buat haji. Tahu dia tak sure lah. Umrah tu tak beri haji. Dia bercerita kalau saya kahwin nanti, saya dah berniat nak buat haji, nak buat haji isteri sebaru saya yang baru saya kahwin ni. Jadi tak kena bayar, tak bayar lah. Buatlah benda lain. Haji tu kemudian tak apa. Ada ni sekarang ni, budak sekarang ni yang cerdik ni, honeymoon, buat haji bersama isteri yang baru dikahwin. Jaga bertalarang ni. Jadi macam mana? Seekor unta mana cari? Kalau ada pun memang ada lah. Harganya sangat mahal. Isnai lah. Wallahu'alam. Itu dia jenis-jenis dam. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang panjang umur kita akan sambung dengan sunat-sunat haji, insyaAllah. Jadi pada bulan kali ini sempurnalah kita pengajian kitab Safinatul Najah habis. Tetap tinggal kita pindah ni hidup bersyariat. Dengan ni je. Maknanya daripada awal kuliah sampai habis ini je kitab yang kita akan baca. Kitab yang pada awalnya saya kongsikan ilmu ni sedikit-sedikit bersama kaum muslimat. Sekarang ni kata tuan semua lah kan. InsyaAllah pada bulan Mei lagi, April kita lihat bulan Ramadan beri peluang kepada tuan dan juga saya, perempuan saya untuk bersahur dengan sempurna. Kalau macam saya kan tuan kabut tadi kan. Jadi kita rehat pada bulan Ramadan. Kita insyaAllah kalau panjang umur kita akan jumpa pada bulan Mei nanti, insyaAllah. Bismillah. Kita akan jumpa pada bulan Mei nanti. InsyaAllah pada 5 Mei 2024 membicarakan isi kandungan kitab indahnya bersyariat, iaitu sunat-sunat haji. Bermula dari sunat-sunat haji, buku surat 150. Ini salah satunya kitab yang kita akan syarahkan bermula pada bulan Mei, dan saya usahakan untuk habiskan pengajian kitab ini sampai ke akhir, insyaAllah. Selagi hayat kita berbadan, selagi ada kesempatan kita bersama, insyaAllah kita akan sempurnakan pengajian kitab indahnya hidup bersyariat yang disusun oleh almarhum Ustaz Datuk Haji Ismail Kamus dan Ustaz Muhammad Azul Azlin. InsyaAllah kita akan sempurnakan pengajian kitab indahnya hidup bersyariat, insyaAllah. Daripada kitab Safinatul Najah telah selesai khatam dengan rasminya hari ini, insyaAllah, selama 44 siri bermula dari siri pertama sampai ke siri yang akhir, siri keempat, insyaAllah. Jadi itulah dia Misi Ismail yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan habis berkongsi kepada ini manfaat bersama kepada kita. Kita bagi kepada Allah lain semua dan bagi masyarakat lain yang sampaikan pada pagi ini yang tersanah kata tersilap bicara tersinggung semua Rasulullah dan Rasulullah memuaskan. Dan kesempatan ini saya mengucapkan kepada menyebut ketiban bulan Ramadan dan selamat menyambut hari-hari
Fitri, maaf saya batin. InsyaAllah kita bertemu pada bulan Mei nanti, insyaAllah. Pada 5 Mei 2024, insyaAllah. Masih dalam bulan Syawal, insyaAllah. Bolehlah kalau nak buat sikit-sikit makan kayu kan. Kita lagi kan ustaz-ustaz yang mari kan asal mari pun sebulan sekali ya tak? Mari pun bukan dekat-dekat kan. Kita rapikan insyaAllah. Jadi itulah saja untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lakukan kepada kita dengan tasbih Al-Kafaratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام على محمد رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا والذين كما ربنا صغارا وجنبنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا بك فيهم ولا أجلهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم قدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل كل مسكب من كلابك Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wallah bi amril kitab wa yamri sahwa ismul ahzab yazim wa sallallahu alaihi wa sallam rahim. Rabbana zil muzaffa ma ya'at maqarabana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu alaihi wa sallam wa nafa'na وصبر سبحانه وعملنا في هذا اليوم المبارك بشهر شعبان المبارك بحسن العليم وإلى أن مولانا إذا تطور إلا فيها حسن فيها السلام وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم بنا تقبل كثير بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.